Jadi kalau ada perkataan persamaan, maksudnya apa? Maksudnya dia ada tanda sama dengan. Itu namanya persamaan. Dia ada kiri, dia ada kanan. Awak ada left hand side, awak ada right hand side, barulah kita panggil dia persamaan. Kalau tak ada, itu namanya expression ataupun ungkapan. Macam ni, contoh macam S tambah 12. Yang ini datang apa kita tak tahu. Jadi ini sebenarnya adalah expression ataupun ungkapan. Setiap soalan yang biasa, kita namakan dia sebagai ungkapan. Kecuali soalan melibatkan persamaan lah, kita namakan dia persamaan. Kalau ada kiri dan ada kanan, dan di tengah-tengahnya ada sama dengan, namanya adalah equation dalam bahasa Inggeris dan dia adalah persamaan. Itu sebenarnya persamaan. Okay, yang kedua pula awak tahu adalah perpindahan operasi. Yang ni paling simple lah dan awak pun dah tahu, saya sentuh je lagi sekali. Okay, kalau dia dah tambah, bila kita pindahkan dia ke seberang, tak kisahlah ke seberang kiri atau seberang kanan, tambah akan jadi tolak, subtraction. Tolak akan jadi tambah, addition. Multiplication ni darab akan jadi bahagi, iaitu division. Dan division bahagi akan menjadi darab. Yang ni dia punya operasi perpindahan tu pun awak dah tahu. Okey, kita tengok satu contoh yang asas. Yang ini awak dah buat pada hari Rabu, tapi saya terangkan lagi sekali je lah. Okey, X tambah 4 sama dengan 15. Jadi, X tambah 4 sama dengan 15 sama dengan 15. Bermaksud, apa yang perlu kita pindahkan? Kita perlu pindahkan 4 lah. Positif 4 ke sebelah kanan. Yang ni pun awak dah tahu. Saya contoh laju lah yang ni. Jadi, yang tinggal sini adalah X sahaja. Tolak 4 tu kita akan pindahkan ke belakang 15 menjadi tolak 4. Maka dia akan jadi berapa? 15 tolak 4 apa? 11. Jadi tu jawapan dia lah. Senang kan? Ini soalan yang senang lah. Ini soalan senang lah awak dah buat pun. Okay. Jadi bagaimana pula dengan X tolak 4 sama 15? Kita sambung kat bawah ni. Okay, jadi kalau X tolak 4 sama dengan 15. Jadi tolak 4 pindah ke sana akan jadi apa? Tolak pindah akan jadi tambah. Jadi dia akan jadi 15 tambah 4 akan jadi 19. Jadi itu jawapan dia. Untuk yang tadi tu. Soalan yang kedua. X tolak 4 sama dengan 15. Okay, ada soalan untuk yang asas ni? Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada. Kalau tak ada kita next lah. Yang lebih kepada mendalam sikit. Nanti slide yang baru ni saya akan bagi pada awak. Jangan salah, saya update sikit bagi cantik lah. Untuk memudahkan awak rujuk balik. Okay. Multi operasi. Apa maksud multi operasi ni? Multi operasi ni bermaksud dia masukkan pelbagai operasi dalam satu soalan persamaan. Kalau yang tadi kita jumpa tambah satu, yang satu lagi tolak sahaja kan. Yang ini dia ada dua. Kalau tengok soalan ni lah. Kalau soalan ni dia ada dua kat sini. Iaitu satu tambah lah. Supaya nampak. Yang kedua agak-agaknya benda apa? Apakah operasi yang kedua ada kat sini? Siapa tahu? Agak-agak apa? Oh, dia auto tengah. Agak-agak apa? Jawapannya adalah bahagi. Datang mana bahagi tu? Bahagi tu datang kat mana? Dekat 2 ni. Sebab kita nak unknown X saja kan? Kita nak cari biasanya persamaan melibatkan unknown X. Jadi bila dia bahagi 2, maksud bahagi 2 ni pun kita kena selesaikan juga. Okay. Bahagi 2 ni pun kita kena selesaikan juga atau kena pindahkan juga last sekali nanti. Jadi kat sini, perpindahan dia adalah yang pertama, yang mana kita kena pindahkan yang paling jauh dengan X. Yang paling jauh apa dekat sini? Bahagi ke tambah? Nak pindah bahagi 2 dulu ke atau tambah 2 dulu ke sana? Tambah. Tambah lah. Jadi kita pindahkan tambah ke sana akan jadi tolak 20 lah. Lepas tu kena kira dulu yang tu. Jadi dia akan jadi apa? Jadi dia akan jadi 24 tolak 20 adalah 14. Betul? Okay, kalau betul angguk. Terus. Jadi next kita boleh pindahkan apa? Kita boleh pindahkan bahagi 2 ke sana lah. Jadi bahagi pindah sana jadi darab. Jadi bila jadi darab, kita buat kat bawah lah. Jadi jawapannya yang tinggal kat sini adalah
X sahaja. Itu dah tak ada. Yang sini adalah 14. Kemudian 2 bahagi pendasannya jadi darab. Darab dengan 2. Jadi jawapannya adalah 30. 18. Betul? 28. 28. Sahaja jangan test waktu petang ni. Okey. Jawapannya 28, sorry. Jadi 14 darab 2, jawapannya 28. Ini cara selesaikan multi operasi. Ingat, untuk pindahkan dia, yang pertama pindahkan yang lebih jauh. Biasanya, kalau melibatkan pecahan macam ni, kita pindahkan yang tambah tolak dulu. Yang mana lain dulu daripada X tu. Yang mana dekat dengan X, itu kemudian. Boleh? Boleh sekarang ni? Kalau boleh, bagus. Boleh. Tengok next soalan. Ke saya laju sangat? Kalau laju bagi tahu. Sebab saya takut tiba-tiba Zoom hilang lagi macam itu. Jadi dia jadi tak best lah sebenarnya. Okey, kalau laju bagi tahu, kalau slow pun bagi tahu. Kita tengoklah. Okey, multi operasi. Okey, next ada pun masih lagi multi operasi. Jadi apakah operasi yang ada kat sini? Okey, contoh yang ketiga, apakah multi operasi dia? Kita nampak jelas ada tolak lah. Tahu tak maksud apa multi operasi ni? Sebelum tu, tahu tak maksud multi operasi? Operasi Tak tahu. bercampur. Maksudnya Betul, dicampur. operasi bercampur ataupun banyak operasi dalam satu soalan. Itu maksud multi ni. Multi ni maksudnya banyak. Jadi kalau banyak operasi bermaksud dalam satu soalan tu ada banyak operasi yang ada. Ada tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke, ada lebih dari satu lah biasanya. Okey, lebih dari satu, itu kita panggil dia multi. Okey, jadi kat sini ada lebih dari satu. Tolak dah ada kat sini, memang nampak lah yang tolak ni. Lagi satu apa? Lagi satu adalah darab lah. Ada darab dan ada kurungan pun juga. Melibatkan kurungan sekali. Okey, jadi mari kita selesaikan dia. Jadi kalau yang ni macam mana nak buat? Adakah kita nak kacau yang dalam kurungan dulu? Yang ni kita nak buat macam mana? Tak. Kita kena kacau yang luar kurungan dulu. Sebab apa? Yang dalam kurungan ni ada unknown. Biasanya unknown ni kita kena kekalkan sehinggalah kurungan tu hilang. Macam mana nak hilangkan kurungan? Kita kena asingkan yang kat luar kurungan lah. Jadi yang kat luar kurungan apa dia? Darab 8. Darab 8 pindah sini jadi berapa? Bahagi. Pandai. Jadi kita buang 8. Kat sini akan jadi bahagi. Oh, sir, bukan. Okay. Oh, bukan je yang 8 darab 2K, 8 darab. Boleh juga. Boleh. Nak buat macam tu pun boleh. Maksudnya awak darabkan 8 ke dalam pun sama. Boleh. Maksudnya kalau awak buat macam tu, dia akan jadi apa? Okay, yang itu dia akan jadi 16K tolak dengan 32 lah dalam ni. Okay. Kalau dalam kawan awak dah tanya, kita buat cara dia. Jadi yang tu akan jadi apa? Yang tu akan jadi 16K. Kurungan tu tak boleh. 16K tolak dengan 8 kali 4, 32. Jadi yang ni kita buang. Jadi yang kat sini ada 18 lah. 48 lah. Jadi kat sini kita nak pindah apa? Kita pindahkan 32 ke sebelah sana lah. Jadi yang sini tinggal berapa? 16K. Tolak pindah sana jadi tambah 32. Yang sebelah kiri tinggal lagi 16K. Jadi yang sebelah kanan 16K. Jadi kalau saya paste dia dekat tengah. Saya letak dekat tepi boleh? Boleh. Jadi 16K. Yang ni dah tak ada. Dari tambah. Dia jadi apa? 80. 80 kan? Betul? 48 tambah 32. 80. Jadi last sekali nak dapatkan nilai. Ingat bila awak cari solution untuk unknown ataupun persamaan ni yang melibatkan ada X ke Y ke A, B, C sampai Z ke, yang tinggal di sebelah kanan hanyalah unknown tu seorang diri tanpa ada nombor lain. Maksudnya satu unknown tu lah. Jadi kalau masih lagi ada 16 ni pun kena pindah. Kena pindah. Jadi kena pindah jadi darab kan. 16 ni darab. Pindah ke sana jadi bahagilah. 16 dah tak ada. Pindah ke sana jadi 80 bahagi 16. 80 bahagi 16 apa? Kita kira terus. 5. Dapatlah jawapannya 5. Jadi K sama dengan 5. Jadi itu untuk jawapan K lah untuk soalan ni. Okay, ada soalan tentang yang ni? Sure.
Macam boleh dapat 32? 30 ni dapat daripada mana? Kita daratkan 8 ke dalam kurungan. 8 masuk dalam kurungan, dia akan mendaratkan 2K dan juga 4. Okey, 8. Bila kita masukkan ke dalam kurungan, 8 darat 2K dari 16K, 8 darat 4 akan jadi 32. Kan? 32 kan? Sifir 4. Yang tu dapat 32. Okey, ada soalan lagi? Ada? Tak ada? Yes, sir. Tak ada. Bagus. Kita masuk ke next contoh. Next contoh. Okay, ni. Okey, yang tadi kita masuk multi operasi. Bermaksud operasi dia pelbagai dalam satu persamaan. Untuk yang next, kita masuk pada multi unknowns. Maksudnya unknown dia pelbagai, tapi kita tak masuk lagi unknown yang pelbagai berbeza. Kita masuk lagi. Kita masuk unknown pelbagai tetapi masih lagi sama. Yang berbeza tu nantilah, tunggulah kita masuk ke kalau sempat kita masuk. Tunggu masuk diploma nantilah. Senang kata. Tahu masa sekarang ni, multi unknown dekat sini, dalam satu persamaan tu, dia ada unknown tu di merata-rata tempat. Ada kat depan, ada kat tengah, ada kat belakang. Okay, itu maksud dia. Dan unknown dia samalah untuk contoh awak ni kita gunakan unknown dia sama je, iaitu C semua. So kita nak cari C lah. Okey. Jadi kalau macam ni, nak selesaikan soalan macam ni, macam mana nak buat? Kita kena asingkan. Ingat, salin kat mana-mana. Yang pertama kena asingkan. 1. Asingkan. 2. Okey. Asingkanlah. Asingkan apa? Asingkan unknown ke sebelah kiri, nombor ke sebelah kanan. Sebab kita dua pihak je. Satu kiri, satu kanan. Jadi yang mana ada unknown, kita pindahkan ke sebelah kiri. Sebab apa? Sebab kita nak kiri tu sentiasa ada unknown lah. Dan yang mana tak ada unknown ataupun nombor sahaja, ke sebelah kanan. Okay, contohnya lah yang ni. Okay, contohnya soalan ni. Okay. 4C. 4C ada unknown? Ada? Ada, jadi dia kekal kat situ. Tambah 7 ada unknown? Tak ada. Dia kena pindah ke sebelah kiri kemudian. Minus C ni unknown? Memang unknown. Kemudian 25 ada? Tak ada. 6C ada unknown? Ada. Jadi 6C minus ni, kita kena ikut dengan depan satu gang dia. Nombor dia ambil kira berdasarkan daripada operasi sehinggalah ke unknown dia. Jadi kalau dekat sini sebut apa? Negatif 6C lah. Yang ni negatif C lah. Yang ni positif 7. Jadi kat sini macam mana kita nak groupingkan dia? Macam mana kita nak asingkan dia? Jadi ni kat bawah ni lah. Jadi 4C kekal, 7 pindah ke sana, tambah 7 akan jadi berapa? Akan jadi tolak 7. Okey, kemudian 25 kekal, 6C negatif kita pindahkan sebab dia ada C. Pindah ke sini akan jadi apa? Negatif 6C, pindah ke sebelah satu lagi, tolak kan? Tolak jadi tambah. Positif 6C. Jadi negatif tu dah hilang. Jadi positif 6C. Jadi yang ini awak boleh kira. Okey, kalau sebelah pihak memang dah nombor dan sebelah pihak memang dah unknown, jadi kita boleh kira masing-masing. Jadi macam mana nak kira dia? Tambah macam biasalah ataupun tolak kalau ada yang tolak. Okey, 4C tambah 4C tolak 1C jadi 3C. 3C tambah dengan 6C akan jadi 9C. Dan 25 tolak 7 akan jadi 18. Itu awak kena kira. 4C tolak 1C jadi 3C. Yang ni lah yang dua ni. 4C tolak 1C jadi 3C. 3C tambah 6C dia jadi 9C. Jadi 18 kat belakang ni 25 tolak 7. Jadi C sama berapa? C sama dengan 18 bahagi 2 iaitu 18 bahagi 9 iaitu jawapannya 2 lah.
Saya tulis ke tepi ni sebab dia ke bawah dia tak cantik. Bagi nampak sikit. Jadi dia kat sini okey sikit lah. Okay, ada soalan tentang multi unknown ni? Tak ada. Okay, jadi multi unknown ni saya ulang balik. Dia akan bahagikan, kita kena asingkan dia punya unknown dengan nombor tu. Okay, asingkan unknown ke sebelah kiri, nombor ke sebelah kanan supaya memudahkan pengiraan awak. Okay, supaya memudahkan pengiraan awak. Okay, last contoh untuk hari ni sebelum kita buat ke soalan. Multi unknown lagi, tapi kali ni operasi dia kita upgrade sikit. Ada kurungan. Okay, ada kurungan. Betul kan? Jadi kat sini ada soalan dia 9S tambah 8 tolak S sama dengan 2. 2S tambah 8. Jadi macam nak buat ni? Adakah kita boleh terus asingkan kepada unknown dan unknown nombor dan nombor? Boleh ke? Tak. Boleh ke? Akan dulu yang kurungan tu. Betul. Sebab ada kurungan. Kalau melibatkan kurungan, kita kena hapuskan kurungan dulu. Jadi bila nak hapuskan kurungan, kita kena apply lah kurungan tu. Sama ada kita nak darab ke dalam ataupun pindah nombor tu. Jadi kat sini yang paling simple darab ke dalam lah. Okay. Jadi sekarang ni sebab dia ada kurungan, kita kena hilangkan kurungan tu. Okay. Cara nak hilangkan kurungan tu adalah dengan darab ke dalam. Okay. Yang sebelah sini tak kacau dulu. Yang sebelah kanan ni kita kacau. 2 masuk ke dalam kurungan, dia akan mendaratkan 2 ni lah. 2S dengan tambah 8. Jadi apa dia jadi? Dia akan jadi 4S tambah 16. 4S tambah dengan 8 darab 2, 16. Betul. Sebab 2 ni masuk ke dalam, darat jadi 4S, 2 tambah 8, 2 darab 8 menjadi positif 16. Jadi bila semua dah tak ada kurungan, barulah kita boleh apply balik cara tadi, iaitu asingkan kepada kiri dengan kanan lah. Jadi bila kita asingkan kiri dengan kanan, 9S kekal, tambah 8 kita pindahkan ke sebelah sana, tambah akan jadi tolak 8. 16 kekal, jadi dia memang positif, tak ada isu. 4S, pindah sini akan jadi tolak 4S. Jadi yang tinggal kat sini adalah 16 tolak 8. Mana sama dengan hilang dah. Okey, yang ni selepas kita pindah-pindahkan lah. Okey, jadi 9S kekal, tolak S kekal. Sebab 8 kita pindahkan ke sana jadi tolak. Pindahkan ke sebelah kanan. 4S sebab dia ada S, dia kena pindah ke geng S. Jadi 4S positif, pindah sini jadi tolak 4S. Tambah 16, positif 16 lah. Masih kekal kat situ. Jadi selebihnya kita boleh kira. Jadi kita kira 9S tolak S, jadi 9S tolak 1S, tinggal lagi 8S. 8S tolak lagi 4S, dia akan jadi 4S. 4S sahaja. Dan 16 tolak 8 akan tinggal 8 lah. 9S tolak 1S, 8S. 8S tolak 4S, tinggal lagi 4S. Dan 16 tolak 8, tinggal lagi 8. Yang ni dah selesai? Belum. Sebab S tu tak tinggal seorang-seorang. Ada 4 lagi sebelah dia kan. Jadi yang tinggal adalah S sama dengan 8. 4 tu darab, pindah ke 8 akan menjadi bahagi dengan 4. Jawapannya adalah 2.